محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 19. Muka surat 19, baris yang ke-14 daripada atas. Muka surat 19, baris yang ke-14 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan tiada harus memanjang akan duduk antara dua sujud ini lebih daripada qada masa sekurang-kurang tahiyah. Memanjang ni dengan sengajanya. Dan demikian lagi pada i'tidal, maka tiada harus memanjang akan dia, akan i'tidal, lebih daripada qada masa membaca Fatihah dengan bacaan yang pertengahan. Dan tiada harus memanjang akan duduk antara dua sujud ini lebih daripada qada sekurang-kurang tahiyah. Memanjang ni dengan sengajanya, dengan sengaja seseorang. Tiada harus, yakni haram, batal sembahyang. Tiada harus, yakni haram, batal sembahyang, memanjangkan rukun duduk antara dua sujud. Selesai bicara empat syarat bagi rukun duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud ada empat syarat. Selesai dah kita bicara minggu lepasnya, empat syarat bagi duduk antara dua sujud. Sekarang nak membicarakan berkaitan dengan duduk antara dua sujud ni. Adakah ianya rukun panjang, rukun fi'li yang panjang, ataupun rukun fi'li yang pendek? Dia ada rukun fi'li yang panjang, dipanggil rukun panjang. Dia ada rukun fi'li yang pendek, dipanggil rukun pendek. Jadi rukun fi'li duduk antara dua sujud sama juga dengan i'tidal, dipanggil rukun pendek. Mana rukun fi'li yang panjang? Berdiri. Itu rukun fi'li yang panjang. Dia berdiri sampai ke 1 jam. Dia membaca surah, panjang surah. Berdirinya 1 jam, itu rukun panjang. Rokoknya 1 jam, itu rukun panjang. Ada ni? Kemudian sujud pun 1 jam, itu rukun panjang.
Kemudian duduk bagi tasyahud akhir. Allah lamanya diduduk 1 jam. Itu rukun panjang, tak ada masalah. Bahkan kalau pergi kepada semayang sunat, semayang sunat gerhana, semayang sunat gerhana, sama ada semayang sunat gerhana minta hujan, sama sunat gerhana matahari ataupun gerhana minta hujan. Warna nak sebut gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Nak pergi terfikir ke semayang sunat gerhana ni minta hujan. Ada satu kelas tu mengajar semayang sunat minta hujan. Jadi tersasu nak pergi kepada semayang sunat minta hujan. Jadi semayang gerhana, yang kita duk semayang tu, itu adalah kaifiah yang pertengahan. Kita semayang gerhana kan, 1 rakaat, 2 qiyam, 2 rokok kan. Itu kaifiah cara yang pertengahan. Kaifiah cara yang sekurang-kurangnya semayang sunat biasa je lah. Macam sunat qabliyah zuhur kita lah, sunat ba'diyah zuhur kita je lah. Itu sekurang-kurang semayang gerhana. Kemudian hak kita semayang gerhana tu hak pertengahan. Semayang gerhana kan, 1 rakaat, dia 2 rakaat, 1 rakaat, 2 qiyam, 2 berdiri, 2 patah, 2 rokok. Kemudian bacaan pendek saja, surah pun pendek saja. Adapun semayang gerhana yang paling afdal, dia sama je lah, tapi bacaan dia panjang. Jadi kalau dia ada 4 qiyam kan, tahu dia ada 4 qiyam, dia ada 4 berdiri, 2 rakaat. Sebab rakaat yang pertama 2 berdiri, rakaat kedua 2 berdiri, ada 4 berdiri. Cara yang paling afdalnya, lepas Fatihah, qiyam yang pertama Al-Baqarah. Lama mana berdiri nak baca Al-Baqarah. Qiyam yang kedua membaca Al-Imran. Qiyam yang ketiga membaca An-Nisa. Qiyam yang keempat membaca Al-Ma'idah. Lama mana qiyam tu? Kemudian rokok ada 4 kali rokok. Rokok ada 4 kali, 2 rakaat. Faham tak ni? Sujud ada berapa kali? 2 rakaat. 4 juga. 4 rokok, 4 sujud. Jadi rokok yang pertama tu, membaca tasbih sekadar 100 ayat surah Al-Baqarah. Lama mana rokok? Bukan baca Al-Baqarah ada rokok. Baca tasbih ada rokok sekadar 100 ayat surah Al-Baqarah. Lama mana rokok? Hukum panjang, tak ada apa pun. Sama dengan sujud yang pertama. Sujud yang pertama pun sama juga, qada 100 ayat. Rokok yang kedua, sujud yang kedua, qada 80 ayat. Rokok yang ketiga, sujud yang ketiga, qada 70 ayat. Rokok yang keempat, sujud yang keempat, qada 50 ayat. Lama mana rokok? Lama mana sujud? Itu rukun panjang. Dalam semayang sunat gerhana ni, iktidal macam biasa je, tak ada panjang-panjang. Duduk antara sujud macam biasa, tak ada panjang-panjang. Tapi ketika qiyam, bayangkan qiyam yang pertama baca Al-Baqarah. Sejam berapa kali? Lepas tu boleh kedap qiyam rukun panjang. Lepas tu rokok ada 4 kali, sujud ada 4 kali. Rokok yang pertama, sujud yang pertama, tasbih kita baca panjang-panjang tasbih berulang kali sekadar 100 ayat. Rokok yang kedua, sujud yang kedua sekadar 80 ayat. Rokok yang ketiga, sujud yang ketiga qadar 70 ayat. Rokok yang keempat, sujud yang keempat qadar 50 ayat. Lama mana tu qadar 100 ayat? Lama mana qadar 100 ayat? Setengah jam.
Lepas tu lama rokok. Itu rukun panjang. Hak ni hak kaifiyah. Cara sembahyang sunat gerhana hak nombor 1. Supaya gerhana berapa jam gerhana? 3 jam, 4 jam gerhana. Nak supaya sepenuh je gerhana, sepenuhnya kita tengah sembahyang. Kita rokok sembahyang sunat tasbih 10 kali pun peluh dah. Tasbih 10 kali kan? Perlu dah nak dia keselesai. Bersandar nak dia keselesai. Kalau sembahyang tasbih je, rokok 10 kali tasbih je. Ni rokok sujud yang pertama tasbih sekadar membaca 100 ayat di surah Al-Baqarah. 100 ayat. Surah Al-Baqarah tak silap 285 ayat. Sekadar 100 ayat. Tapi tasbih dan rokok sujud yang pertama tu bukan baca ayat Quran, bukan. Tapi dia panggil rukun panjang. Ni kita i'tidal, duduk antara sujud dia panggil rukun pendek. Tiada harus memanjangkan. Duduk antara sujud, begitu juga tidak harus memanjangkan rukun i'tidal. Tidak harus memanjang sekadar mana. Ni nak cerita sini. Kita biasanya jumpalah bicara bab rukun panjang, rukun pendek ni ketika nanti dia akan bicara syarat untuk syarat qudwah, syarat makmum mengikut imam. Nanti dia akan bicara. Walaupun dalam kitab ni didatangkan syarat qudwah, dalam kitab ni di muka surat 24. Syarat qudwah ada dalam kitab ni ada 13 syarat. 13 syarat untuk sah makmum mengikut imam di muka surat 24 tu. Muka surat 24 bahagian kelima daripada atas, dan bagi sah berjemaah artinya mengikut qudwah itulah, mengikut makmum akan imam itu 13 syarat. 13 syarat panjang mana lah. Cuma adalah bicara di bawah tu. Tanwihun, jika terdahulu makmum atas imamnya, atau terkemudiannya daripada makmum daripada imam. Terdahulu ni dia mendahului. Terkemudian dia tinggalan. Dengan dua rukun fi'li keduanya, jika tiada panjang keduanya sekalipun, dengan tiada uzur, maka batal sembahyangnya bersama jika dengan uzur. Walaupun dua rukun tu bukan rukun panjang sekalipun, mana rukun pendek. Ada sikit lah sebut sini, tidak panjang lah. Tapi kalau buka dalam kitab Bahjah Mardiyah, dia panjang lah bicara hak berkaitan dengan syarat untuk sah berjemaah, dengan bahawa jangan mendahului imam. Kalau kita cakap Terengganu, jangan pitah. Pada pitah. Pintas mana siapa? Pintas. Pintas tu makna pitah dah lah. Pintas tu mendahului. Pintas. 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 Mendahului lah pintas tu. Hak tu hak elektrik ya. Hak kebakaran tu lita pintas. Ke apa tu? Kebakaran kerana lita pintas. Tu lain. Jadi kita pitah tu betul dah lah, cuma sebutan kita je lah. Dia pintas. Kita pitah. Apa ni? Mana syarat berjemaah, jangan mendahului, jangan pintas akan imam ataupun ketinggalan dua rukun. Itu syarat untuk sah berjemaah. Dua rukun. Melainkan muafiq yang keuzuran, dimaafkan ketinggalan 3 rukun panjang. Timbul situ. Rukun panjang, rukun pendek. Itu disebutlah rukun panjang, rukun pendek. Maknanya kalau kita makmum ni tidak boleh ketinggalan daripada imam 2 rukun. 2 rukun ni
terbenar rukun panjang dan terbenar rukun pendek. Contoh-contoh. Imam rokok dah. Kita hanya nak membaca surah. Surah bukan rukun semayang. Imam iktidal. Kita nak perhabis surah. Imam nak turun sujud saja. Imam turun ke lantai. Sudah tidak dipanggilkan berdiri iktidal. Sudah ketinggalan 2 rukun di situ. Maka batal sembahyang. Dengan sengaja. Kalau dengan sengaja. 2 rukun apa itu? Rokok, rukun panjang. Iktidal, rukun pendek. Tinggal 2 rukun. Imam terlupa membaca kunut. Kunut sunat ab'ad, bukan rukun. Imam terlupa membaca kunut. Dia pun baca kunut lah. Imam sujud yang pertama dah. Dia baca kunut seorang. Imam duduk antara 2 sujud. Dia masih lagi baca kunut seorang. Imam sujud yang kedua sahaja. Dia sudah ketinggalan 2 rukun. Mana? Satunya sujud yang pertama rukun panjang, satunya duduk antara 2 sujud rukun pendek, maka batal sembahyang. 2 rukun ni termasuk rukun panjang campur dengan rukun pendek. Sebab 2 rukun ni tak ada panjang keduanya. Rokok dan iktidal panjang pendek. Iktidal dan sujud yang pertama pendek panjang. Dia kalau 2 rukun tu panjang pendek. Dia ada 2 rukun yang panjang. Dia 2 rukun yang panjang ni hok direct, hok bersambung, hok rapat. Mana 2 rukun panjang rapat? Sujud yang kedua dengan qiyam rakaat yang kemudian. Sujud yang kedua dengan duduk bagi tasyahud akhir. Tu dia panggil 2 rukun yang panjang. 2 rukun yang panjang. Ada ni. Melainkan makmum muafiq yang keuzuran dimaafkan ketinggalan 3 rukun panjang. Timbullah rukun panjang, rukun pendek. Mana 3 rukun panjang? Rokok, rukun panjang yang pertama. Sujud yang pertama, rukun panjang yang kedua. Sujud yang kedua, rukun panjang yang ketiga. Capur semua. Dimaafkan ketinggalan 5 rukun. Kalau capur dengan iktidal dan duduk antara 2 sujud. Jadi 5 lah. Tapi kita tak sebutlah 5. Kita sebut dimaafkan ketika 3 rukun panjang. Kalau campur dengan iktidal rukun pendek, campur dengan duduk antara rukun pendek, dia panggil apa? 5 rukun dimaafkan ketinggalan. Imam rokok, tiba-tiba muafiq ni terlupa nak membaca Fatihah. Imam rokok dah ni, dia baru sedar, Allah, saya belum baca Fatihah. Makmum ni muafiq. Tak apalah, pakai rokok lah, sebab imam tanggung Fatihah yang dia terlupa baca. Imam hanya tanggung Fatihah makmum yang masbuk. Makmum muafiq, imam tak tanggung sama sekali. Dia terlupa membaca Fatihah, imam rokok. Dia sedar dia belum baca Fatihah, tapi dia rokok juga, maka batal sembahyang. Dia wajib kena baca Fatihah. Mazhab Syafi'i itu wajib kena baca Fatihah. Kalau dia baru nak bismillah baca Fatihah, imam rokok, imam iktidal, nanti jauh ketinggalan. Dimaafkan ketinggalan 3 rukun panjang sampai ke sujud yang kedua. Dia gitu. Itu bicara rukun panjang, rukun pendek. Kalau sebut kata dimaafkan ketinggalan 2 rukun, itu syarat makmum, muafiq ataupun masbuk. 2 rukun tu terbenar panjang dan pendek. Dimaafkan ketinggalan 3 rukun, 3 rukun panjang. Kena ingat gitu. Dimaafkan ketinggalan 2 rukun panjang dan pendek. Dimaafkan ketinggalan 3 rukun, 3 rukun yang panjang. Dimaafkan 3 rukun ni, hak asas kepada seorang makmum. Dia tak boleh nak ketinggalan dengan imam sampai ke jauh sebab dia makmum. Dimaafkan ketinggalan 2 rukun sahaja. 2 rukun sahaja. Hak asal ni, hak asal. Makmum tu muafiq, makmum tu masbuk, sama saja. Dimaafkan ketinggalan 2 rukun. Muafiq dimaafkan ketinggalan 3 rukun panjang. Muafiq yang keuzuran. Muafiq yang keuzuran barulah dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Bukan muafiq dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Tidak. Muafiq yang keuzuran sahaja dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang.
Muafiq ke masbuk sama je. Dimaafkan tinggal dua rukun terbenar panjang dan juga terbenar dua rukun tu pendek. Ustaz, uzur tu uzur macam mana Ustaz? Keuzur lah. Uzur dari segi bacaan lambat gagak semua gitu. Tu di antaranya keuzuran. Keuzuran antara tadilah dia terlupa membaca Fatihah. Keuzuran lah tu. Bukan keuzuran ni pening kepala. Keuzuran. Allah uzur hari ni. Apa? Pening kepala. Sakit laginya. Uzur hari ni. Semayang. Bukan uzur tu. Tu jauh lagi. Keuzuran ni betul lah. Termasuk dia gagak. Termasuk dia lupa membaca Fatihah. Termasuk imam rokok tanpa membaca surah. Ataupun imam baca surah pendek. Keuzuran lah tu. Lepas habis baca Fatihah, kita pun nak baca Fatihah, imam baca kuat. Imam baca inna a'tayna je. Imam pun rokok. Kita baru baca Fatihah, setengah Fatihah. Imam nak maaf tengah dulu rukun, rokok dan tidak tak cukup. Imam turun sujud, barulah kita habis baca Fatihah. Terokok kemudian. Keuzuran dimaafkan ketika 3 rukun yang panjang. Dan imam baca surah pendek. Kita tak tahu nak baca surah pendek. Keuzuran tu panggil. Ataupun imam selesai baca Fatihah, waladdallin, amin, imam rokok. Kita dah baca Fatihah lagi ni. Tapi kita muafiq sebab kita dapat masa satu Fatihah bersama berdiri imam. Tapi kita nak baca Fatihah lepas imam baca Fatihah. Imam baca Fatihah, dia lupa baca surah, dia rokok. Kita tak baca Fatihah, keuzuran. Uzur tu. Ingat uzur kaki dia tangan. Iyalah uzur kaki tangan, tapi tu bab lain tu. Uzur sakit kaki, sakit tangan, pening kepala, tu uzur lain. Dan ni keuzuran kerana dia tak sengaja. Imam baca surah, dia terlupa nak baca Fatihah, dia tunggu. Imam rokok baru dia sedar. Allah. Imam rokok dah, saya belum baca Fatihah. Itu baik keuzuran. Muafiq yang terlupa membaca Fatihah. Dia terlupa daripada membaca Fatihah. Itu keuzuran. Kalau uzur pening kepala, dia pening kepala, maka dimaafkan ketinggal 3 rukun panjang. Hari tu dia sakit lutut. Dia gauk ni, lutut pun sakit. Keuzuran dimaafkan tinggal 3 rukun panjang. Tahu tu. Tadilah tambah pula keuzuran rahik pula. Rahik bila pula semayang. Rahik bila pula semayang. Nak keuzuran dimaafkan tinggal 3 rukun panjang, semayang pun rahik. Di situ bicara rukun panjang, rukun pendek. Jadi duduk atau sujud dipanggil rukun pendek. Iktidal dipanggil rukun pendek. Kalau mazhab Hanafi, rukun pun tidak. Rukun pun tidak. Mereka hanya angkat kepala daripada rokok. Mereka angkat kepala dari sujud yang pertama, terus berpindah sujud yang kedua. Kalau tak angkat kepala, tak panggil 2 kali sujud pula. Mereka angkat kepala daripada rokok, mereka turun pada sujud yang pertama. Sebab bagi mereka, duduk sujud dan juga iktidal bukan rukun. Kita tak rukun, tapi rukun pendek. Rukun, tapi dia panggil rukun pendek. Duduk sujud rukun pendek. Iktidal pun dia panggil rukun pendek. Jadi tiada harus memanjangkan rukun pendek. Ni nak bicara panjang. Nak bicara panjang tu setengah mana memanjangkan. Dan tiada harus memanjang. Akan duduk ada sujud tiada harus ni haram, batal semayang. Lebih daripada qada sukong tahiyat. Tiada harus memanjang ni dengan sengajanya. Dengan sengaja. Ketika dia ada sujud, dia jadi lama tak teringat ke duduk terus sujud. Contohnya terlupa tu tak batal lah. Kita lupa dia ingat ke nak baca tasyahud dah. Dia pun lama duduk. Tu tak sengaja. Tu terlupa tak batal ni dengan sengaja. Dia memanjangkan duduk ada sujud ni yang mana tiada harus, haram serta membatalkan semayang lebih daripada qada masa sekurang-kurang tahiyah. Lebih daripada qada masa sekurang-kurang tahiyah. Dulu nak tersudut dia tidak baca tahiyat lagi, tapi dia baca benda lain. Dia bacalah bacaan lain ke atau duduk saja. Lebih daripada masa, bukan baca tahiyat, lebih daripada qadar masa sekurang-kurang tahiyat.
Dia baca apa pun ataupun dia diam, samalah. Lebih daripada kadar masa membaca tahiyat akhir, sekurang-kurang tahiyat. Qada masa sekurang-kurang tahiyat. Tasyahud tu lah. Kurang-kurang tahiyat, kurang-kurang tasyahud. Qada masa. Tapi qada masa ni jangan capulah dengan masa Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni tu. Kalau ikut jam depan ni 10 saat tu. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada dalam 6-7 saat dia. Jangan kira masa tu. Masa yang kira sebab itu memang untuk membaca bacaan sunat ketika duduk antara sujud. Hak masa ni selepas daripada tu dia baca benda lain, bacaan lain, lebih daripada qada masa sekurang-kurang tahiyah. Sekurang-kurang tahiyah. Sekurang-kurang tahiyah. Dalam kitab ni tidak didatangkan lah. Dalam kitab ni tidak didatangkan sekurang-kurang tahiyah. Dia sekurang-kurang tahiyah comelnya dalam kitab Hidayatus Salikin. Dalam kitab Hidayatus Salikin didatangkan sekurang-kurang tahiyah dan juga tahiyah yang sempurna. Didatangkan sekurang-kurang tahiyah dan juga tahiyah yang sempurna. Dalam kitab kita ni di bawah tu Faslun bermula tahiyah akhir itu 7 syarat. Di bawah tu didatangkan tahiyah at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Itu datang bawah tu. Itu tahiyah yang akmal, tahiyah yang sempurna. Sekurang-kurang tahiyah akhir rukun qauli. Tahiyah awal sunat ab'ad. Sekurang-kurang tahiyah. Sekurang-kurang tahiyah. Hak tadi tu at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu tahiyah yang sempurna. Sekurang-kurang tahiyah. Dadak kita ni bukan kita ambil wajib saja dalam amalan kita, perbuatan kita ke, bacaan kita ke dalam semayang ni, dia ada perbuatan yang wajib, rukun fi'li, dia ada perbuatan yang sunat fi'li, dia ada bacaan yang wajib, rukun qauli, dia ada bacaan yang sunat qauli. Kita dalam semayang kita akan buat belaka, termasuk rukun sunat fi'li pun kita buat, sunat qauli pun kita buat belaka. Perbuatan wajib sahlah kita buat. Mana perbuatan wajib? Berdiri, rokok, iktidal, sujud, memang kita akan buat, itu rukun. Hak sunat pun kita buat juga. Ada ni, mana perbuatan hak sunat? Berdiri ketika baca kunut tu perbuatan yang sunat. Duduk ketika baca tasyahud awal itu perbuatan yang sunat kita buat. Bacaan begitu juga. Bacaan hak rukun, takbir, Fatihah, tasyahud, selawat, salam tu memang dah kita akan baca. Mana hak bacaan yang sunat? Doa iftitah kita baca auzubillah, kita baca amin, kita kata Fatihah, kita baca tasbih dan rukuk, kita baca bacaan dan iktidal, kita baca. Itu bacaan yang sunat. Maknanya dalam perbuatan sembahyang kita tu bukan hak wajib je, wajib tetap dah, hak sunat pun kita buat. Cuma wajib fardu ain kita belajar dalam bab sembahyang ni sampai peringkat kita boleh membezakan mana wajib mana sunat. Boleh membezakan. Buat belaka, baca belaka walaupun sunat pun, tapi boleh beza. Contoh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kita pun sambung bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillah tu sunat. Bismillah tu ayat pertama Fatihah wajib. Kena tahu gitulah. Ada ni.
Kita baca dalam kitab, tu sunat. Biar tahu. Baca Fatihah, tu rukun, wajib. Dah kata amin. Amin Fatihah juga. Ayat yang ke-8. Dah ayat Fatihah ke-7 kan. Amin Fatihah juga. Ayat ke-8 kan. Amin kita dah kata semua amin lepas baca Fatihah. Rukun ke, wajib ke, sunat? Wajib apa di Fatihah. Itu bukan Fatihah. Mana kita baca, kita kata amin, tapi kita boleh membezakan yang kita buat, yang kita baca ni, ni perbuatan yang wajib, rukun fi'li. Ini bacaan yang wajib, rukun qauli. Ni hak sunat. Ni perbuatan sunat. Ni bacaan sunat. Jadi kita belajar fiqh ni boleh membezakan mana wajib, mana sunat. Kita berniat. Niat tu wajib. Dalam niat tu, sembahyang fardu zuhur nanti, qasa, ta'arud, ta'ayyun yang wajib. Saja aku sembahyang fardu zuhur tu wajib. Kita niat panjang. Saja aku sembahyang fardu zuhur tunai. Niat tunai sunat. Saja aku fardu zuhur 4 rakaat. Niat 4 rakaat sunat. Niat kerana Allah sunat. Tapi kita niat belaka tu, sunat pun kita niat. Jadi kita niat saja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat tunai makmum menghadap kiblat kerana Allah Subhanahu wa taala. Menghadap kiblat. Sunatlah niat menghadap kiblat. Aja niat. Tak tahu pun berapa kali. Tambah lagi menghadap kiblat panjang, angkat takbir panjang nanti. Tapi kita niat panjang tu. Tapi kita boleh membezakan mana wajib, mana sunat. Contoh ni bab lain. Ni bab puasa. Panjang niat puasa kita. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardi Ramadan hazihi sanah lillahi ta'ala. Dia memang kita ada. Jadi aku puasa esok hari daripada menunaikan fardu Ramadan ini tahun kerana Allah. Ini tahun dia tu kan. Kalau tadi niat sembahyang menghadap kiblat. Saja aku puasa esok hari daripada menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah. Panjang tu, tu niat belaka tu. Tapi mana wajib? Wajibnya nawaitu sauma Ramadan, tu je wajib. Saja aku puasa Ramadan, tu je wajib. Esok hari sunat. Menunaikan fardu sunat. Tahun ini sunat. Kerana Allah sunat. Tapi kita niat panjang. Tapi kita belajar boleh beza mana wajib, mana sunat, tu fardu ain kita. Yang tak tahu beza, tak tahulah mana wajib, mana sunat, tak lepas fardu ain kita. Biar tahu mana wajib, mana sunat. Tu fardu ain kita. Kita semayang ni, rukun ke sunat ke, hak tu lah daripada budak sampai kita mati. Tak ada tukar-tukar dah. Cuma setakat belajar bab semayang ni, biar siapa boleh beza mana wajib, mana sunat. Hak tu pun kita tak boleh nak beza juga. Belajar ilmu dunia sampai ke Menara Gading. Menara Gading maksud apa? Tinggi. Menara tinggi dah. Gading tinggi juga mana? Mahal. Gading tu mahal. Gading gajah tu mahal tau. Orang sindiket kan gading gajah. Gading tu mahal. Menara tu tinggi. Tinggi nak belajar. Mahal pula. Mahal lah. Hutan PTPTN banyak mana? Hutan PTPTN banyak mana? Sabarlah, nanti free lah PTPTN tu. Sabar dulu. Relax lah, sabarlah. Yang dia suka gitu. Nanti free lah. Mana boleh orang belajar ni nak kena tangguh hutang. Kesian pada orang susah-susah. InsyaAllah lah. InsyaAllah lah tu. Menara tu tinggi dah. Gading mahal pula. Belajar ilmu dunia. Belajar bab semayang. Belajar bab semayang. Boleh beza tak mana wajib, mana sunat. Manakah sekurang-kurang tahiyah? Tak apalah, kita pergi pada sekurang tahiyah dulu. Ni nak bicara tiada harus memanjangkan akan duduk dan sujud lebih daripada qada masa sekurang-kurang tahiyat. Qada masa. Sekarang ni kita nak tahu dulu sekurang-kurang tahiyat tu mana. Kalau tahiyat akhir, sekurang-kurang rukun qauli. Kalau tahiyat awal, sekurang-kurang sunat abad. Selebih tu sunat hay'ah lah.
Jadi tahiyah kita baca tu panjang, dia ada sekurang-kurang tahiyah. Kalau akhir sekurang-kurang rukun kauli. Kalau tahiyah awal sekurang-kurang sunat ab'ad. Selebih tu sunat hay'ah. Ini sekurang-kurang tahiyah. Sekurang-kurang tahiyahnya at-tahiyyatu lillah al-mubarakatus salawatut thayyibatu tu sunat hay'ah. Bukan rukun. Tapi kita pernah dok tinggal al-mubarakatus salawatut thayyibatu. Tak pernah tinggal. Tinggal waktu jadi macam kudung lah jadinya. Jadi macam bukan tahiyah lah. Walau itu sunat je. Kalau tinggal pun sah je tahiyah. Dan kemungkinan kita kena tinggal. Kalau nafas kita tak ada, tua-tua, capur ngeleloh pula. Akhirnya at-tahiyatul mubarakatuh. Tak berbunyi dah di ujung. Padahal lillah itu rukun. Kena jelas sebutan. Dengar di telinga. Tasydid kena cukup. Huruf kena cukup. Sebab itu rukun. Tapi kenapa kita habis? Akhirnya al-mubarakatus salawat thayyibat. Lillah pun suara tak keluar dah. Maka rukun kauli wajib dengar di telinga. Al-mubarakatus salawatu lillah. Waktu kita tengok, itu sunat, itu bukan rukun. Itu sunat, bukan rukun. Kemungkinan kita tua-tua nafas tak ada, capur lelah, kita kena tinggal sunat 3 ni. Al-mubarakatus salawatu thayyibatu, kena tinggal. Sebab apa? Kita nak fokus kepada hak rukun tu. Biar dengar telinga comel, biar bacaan tasydid comel, huruf cukup. At-tahiyyatu lillah. Lillah. Atas lam yang keluar ada tasydid ke tak? Ada tasydid. Kalau lillah gitu je. Sebab nafas tak ada dah. Tak ada tasydid. Tak sah rukun kauli. Sebab rukun kauli tahiyat akhirnya dia kena pelihara tasydid dia. Lillah. Faham tak ni? Lepas lam yang keluar ada tak alif? Ada alif. Kita kena panjang sebab ada alif. Lillah. Kalau lillah mati kita tak ada alif. Wajib nanti syarat tahiyat akhir wajib pelihara huruf. Kalau huruf tak cukup tak sah tahiyat akhir. Allah tu kan dia ada 5 huruf. Bukan 4. Masa budak-budak kita saya ceritalah. Alif lam lam ha gitu je kita kata. Tak masa budak-budak. Bukan alif lam lam ha. Alif lam lam ha lawat kanu kan. Bukan alif lam lam ha bukan. Alif, lam, alif, ha. Lepas lam ada alif. Pasal nak lepas lam ada alif? Sebab atas tasydid tu, itu apa tu? Cacam tu apa dia? Dia panggil apa? Kan, alif, lam, ha. Atas lam yang kedua tu ada tasydid. Atas tasydid tu, dia tulis apa? Dia bukan bagi atas gining. Dia buat tegak tu ke apa dia? Alif lah tu. Alif lah tu. Kalau bagi atas gini bagi atasnya. Ini bukan bagi atas. Tak ada atas soal. Tak ada. Allah dengan Muhammad. Ada belakang. Dah atas tasydid tu bagi atas ke alif? Alif lah. Tahu? Kau baru nak tengok. Benda tu lama dah duduk situ. Kau nak tengok mana bagi atas ke alif ke alif kecil. Kita panggil patah-patah gitu ya dulu masa budak-budak. Alif kecil. Alif tu. Sebab tu kita boleh panjang kita baca ihram. Kita panjangkan Allahu Akbar. Kenapa boleh panjang? Allah. Kenapa boleh panjang? Sebab ada mak situ. Ada alif lepas lam. Kalau tak ada alif kita boleh panjang? Tak boleh lah. Kena Allahu Akbar. Gitu je tak ada alif. Kan kita baca ihram tu kan. Allahu Akbar. Sebab apa boleh panjang? Lepas Allah. Sebab ada alif. Ada mat situ. Pada ni. Kan kita kan daripada i'tidatul sujud. Allahu Akbar. Sebab boleh panjang? Sebab ada alif. Tengok tu bila. Sebab apa dia boleh panjang?
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa dia boleh panjang? Sebab ada alif situ. Kalau tak ada alif takkan boleh panjang. Jadi kalau dia tok panjang langsung, tak ada satu huruf, tak ada alif. Ni rukun qauli ni. Lillah, tahiyat akhir ni. Nak jaga situlah. Dan apa tak ada ni. Kita orang tua, lelah pula. Tinggal hak sunat Al-mubarakatus salawatut tayyibatu. Tak pernah kita tinggal ada budak. Tapi kita terpaksa tinggal kemudian. Sebab nafas tak ada. Kita nak tinggal, kita tahulah. Mana wajib, mana sunat. Jadi wajibnya. At-tahiyyatu lillah. Atau wajib. Al-mubarakatus salawatut tayyibatu. Sunat. Ni kata boleh membezakan. Mana wajib, mana sunat. Tapi dalam bacaan kita, tak tinggal sunat. Kenapa nak tinggal? Nak tinggal sunat. Ada ni. Dan memang kemungkinan kadang-kadang Tok Imam tahiyat awal cepat. Kalau kita baca Al-mubarakatus salawat tu, kita tak sempat nak selawat. Imam sudah berpindah pada rukun rakaat yang ketiga. Cepat dia baca tahiyat awal. Kita nak baca tu hak ujung tu. Sebab Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad bukan sunat ni sunat hai'ah, sunat aba'ah tu. Tahiyat awal. Lepas tahiyat awal, kita pun tinggal sunat hai'ah. Al-mubarakatus salawatut tayyibatu tu tinggal. Sebab dia sunat hai'ah je. Sebab kita nak kejar hak sunat sunat aba'ah di belakang. Sebab imam cepat sangat baca tahiyat awal. Berpindah pada rakaat yang ketiga. Kadang-kadang kita kena potong juga. Sebab kita nak utamakan sunat aba'ah daripada sunat hai'ah. Tapi tadi tu, ketika macam tahiyat akhir, kerana kita nak utamakan kewajipan. At-tahiyyatu lillah. Itu rukun qauli. Kemudian, kita baca Assalamu alaika. Ada alif lam. Alif lam tu, sunat je bubuh. Hak rukunnya sekolah tahiyat salamun alaika. Kalau buang alif lam dia jadi tanwin. Buang alif lam dia tak ada tanwin. Jadi kita baca assalamu alaika. Hak rukunnya salamun alaika. Atau rukun. Salamun alaina wa ala ibadillahis salihin. Atau rukun. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita baca wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kita baca. Hak sekurang tahiyat rukunnya asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nak kata pun kayak kau. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna. Asyhadu yang kedua tu sunat hai'ah. Tu apa kita belajar fardu ainnya. Sampai peringkat boleh membezakan mana wajib mana sunat. Cukup mudah. Tak payah siapa mendara gadingnya. Tak payah berhutang piti-piti engnya. Sebuah berhutang. Kita tak ada hutang. Tengok budak-budak tak ada hutang belaka, mati dengan hutang dah pokok budak-budak baru kita ni lah. Habis belajar, lepas tu kerja mana? Tak ada kerja lagi dia kata. Lepas tu pikir hutang. Bawa pakai kubur buat hutang. Ngaji tinggi-tinggi ni belajar hak rendah je. Cuma tak tahu beza mana wajib mana sunat. Mana wajib mana sunat. Jadi sekurang tahiyatnya at-tahiyyatu lillah salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh salamun alaina wa ala ibadillahis salihin asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu sekurang tahiyat. Kalau tahiyat akhir rukun qauli, kalau tahiyat awal sunat ab'ad. Mana ketika baca tahiyat akhir tahiyat awal ke al-mubarakatus salawatut thayyibatu sunat hai'ah.
Bukan rukun kauli tahiyat akhir, dan bukan sunat abad tahiyat awal. Kemudian kita nak ambil masa dia. Masa sekurang-kurang tahiyat tu. Sebab depan tu ada jarum jam tu. Ada jarum jam depan. Sebab dia kata sini, qada masa sekurang-kurang tahiyat. Qada masa sekurang-kurang tahiyat. Memanjang lebih daripada qada masa sekurang-kurang tahiyat. Kurang tahiyat kita tahu dah. Nak dapat masa dia pula. Tapi masa ni pun bukan suruh tengok jarum jam. Tapi dah kita ada jam depan, kita ambil lah masa dia. Bukan masa tengok, jarum jam gerak. Tak banyak mana dah ada jarum jamnya. Setengah-setengah jam tak ada jarum dah. Ni ada jarum jam. Kita tengok masa dia lama mana. At-tahiyyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bukan 20 saat. Bukan 20 saat. Atau kalau ikut jarum jam depan tu lah. Bukan 20 saat. Jadi maknanya, selepas daripada dia membaca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni, dia pergi baca hak lain pula. Ataupun duduk diam je dengan sengaja ni. Sapalah masa 20 saat batal sembahyang, sebab dia sudah memanjangkan. Di sini dia kata lebih di sini. So kita tak ada. Maknanya sekurang-kurang masa kau tahiyat akhir tu batal dah. Ni kata lebih. Mana kalau lebih tahiyat masa sekurang-kurang tahiyat 20 saat, 21 saat lah baru lebih. Ada ni. Tapi masa tadi baca Rabbi firli warhamni wajburni, yang akhir 20 saat tu tak masuk ke masa situ. Sebab itu memang bacaan sunat. Walaupun tak baca sekalipun, dia lepas sujud pertama, dua sujud, dia diam, tak baca Rabbi firli warhamni wajburni. Hak kita kata masa tadi berapa? 6 minit, 6 saat, 7 saat tadi tu. Hak masa tu yang kira. Tapi kalau tak baca Rabbi firli warhamni lah, masa yang kira. Lepas tu hidup diam laginya, sapalah masa 20 saat, maka batal sembahyang. Sebab dia memanjangkan rukun pendek, duduk antara dua sujud. Lebih daripada qada masa sekurang-kurang tahiyah. Lebih daripada qada masa sekurang-kurang tahiyah. Qadar ni sakatan tau. Qadar masa sekurang-kurang tahiyah. Bukan baca tahiyah. Qadar masa. Nanti dah i'tidal pula, qadar masa membaca Fatihah. Qadar masa, bukan dalam i'tidal baca Fatihah. Qadar masa baca Fatihah 25 saat lebih kurang. Ni qadar sekurang tahiyah 20 saat tu lebih dah tu, dalam 17-18 saat gitu je. Jadi selepas baca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni, dia baca hak lain. Ataupun dia diam, tidak membaca. Dia tidak segera berpindah pada sujud yang kedua. Dia memanjangkan rukun pendek, duduk sujud, lebih dari qada masa tadi, tiada harus, haram, batal sembahyang. Gitu je lah. Tak ada kau buat ni. Macam minggu lepas lah, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni ni, kepala turun dah ni, sujud kedua ni. Warfa'ni warzukni wahdini wa'afi wa'fu anni, dah sampai latar sujud yang kedua. Ada. Sambil baca Rabbi firli warhamni wajburni tu bergerak dah. Berpindah pada sujud yang kedua dah. Ni baca habis tu duduk diam lagi pula, baca lain pula. Tak ada orang buat. Tak ada orang buatnya. Ni hukum dia. Duduk sujud ke pendek tu jangan memanjangkan. Kalau memanjangkan tiada harus, haram, batas sembahyang. Dan memanjang ni qada mana memanjang ni? Lebih daripada qada masa sekurang-kurang tahiyah. Sekurang-kurang tahiyat macam mana? Tadi bacaan. Masa dia bukan dalam 18-19 saat gitulah. 20 saat tu lebih dah, lebih daripada qada masa sekurang-kurang tahiyah. Kita kena ingatlah. Hak ni nak bicara bab memanjangkan rukun duduk sujud, tak ada orang buat. Kita boleh ambil ilmunya sekurang-kurang tahiyah. Hak di bawah nanti masuk tajuk tahiyat akhir, dia tidak datangkan sekurang tahiyah.
Didatangkan tahiyah yang akmal, tahiyah yang sempurna. Hak kita duk baca semua tu lah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu baca sampai ke wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tahiyat yang akmal. Tapi kena ingatlah sekurang-kurang tahiyat dengan bahawa kita boleh membezakan mana yang wajib. Tahiyat akhir sekurang-kurang dia, mana selebihnya yang hukumnya adalah sunat. Boleh membezakan wajib sunat itu fardu ain dan kita belajar berkaitan dengan bab semayang. Dan dimakan lagi pada i'tidal, maka tiada harus memanjangkan lebih daripada kadar masa membaca Fatihah dengan bacaan yang pertengahan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famas sabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.